Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada kita Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada hari ini. Moga segala kebaikan dapat kita hari-hari demi hari mendatang. InsyaAllah kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yang kita nak jadi orang yang abror. Abror ini orang yang sentiasa buat kebajikan, buat kebaikan. Yang mana orang-orang abror ini akan dicatat pahala amalannya. Malaikat catat elok-elok, baik-baik akan disimpan di Illiyin, satu tempat catatan. Yang mana orang yang fujar pula akan dicatat dan akan disimpan juga di Sijin, yang satu hari akan dipertontonkan kepada kita akan apa yang kita buat, yang mana pada waktu itu kita tidak ada hujah lagi. La hujjatan, tidak ada hujah di antara kita nak pertahankan diri kita. Orang kalau nak pertahan hujah ni sebab orang lain tak ada bukti. Tapi bukti depan mata, mulut tak boleh nak kata apa-apa, hujah tidak ada hujah lagi, melainkan terimalah. Yang mana si jin ini dia akan mendapat satu penyesalan yang tak boleh nak digambarkan, tak boleh nak diceritakan lagi. Yang mana Illiyin ni pula, amalan baik ni dia tak reti nak cerita bagaimana dia seronoknya dapat catatan amalan tu, tak reti, tak boleh nak dibayangkan itu. Ini dua benda yang berbeza. InsyaAllah kita sambung kuliah pengajian hadis kita, kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-100. Dah 100 buah hadis kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yang ni hadis yang selalu kita dengar tuan-tuan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini orang panggil hadis orang-orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada para isteri Rasulullah, ummahatul mukminin, ada juga yang rapat-rapat lagi. Contoh bila kita dengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas yang membantu Nabi. Yang kedua Abu Firas, dan ada 2-3 orang lagi yang mereka ni boleh masuk rumah Nabi, walaupun rumah Nabi ni orang bukan boleh masuk sesuka hati, tapi pembantu ni dia special. Jadi hadis-hadis kalau kita tengok dalam Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang berkenaan dengan yang rapat-rapat dengan tubuh badan Rasulullah, nak menceritakan tentang peluh Rasulullah, keadaan Rasulullah bangun, semua sahabat-sahabat yang dekat selain daripada para isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni paling dekatlah Aisyah. Duk tengok daripada awal pagi sampai malam kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di waktu malam. Bukan bangun macam kita bangun kencing, bukan. Bangun ni beribadah, solat, sehingga bengkak kedua kakinya. Aku bertanya kepadanya, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Pasal apa dok buat lagu ni? Bangun semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa engkau yang telah lepas dan yang terkemudian. Kata Aisyah, waqad
Dia mulakan dengan waqad. Qad ni kalau bahasa Arab tahqiq lah, kejap, sungguh. Kalau kita nak cerita sesuatu benda tuan-tuan, bahasa Melayu ni kita nak gambarkan benda ni sungguh benda tu berlaku. Ini sungguh, kadang-kadang kita wallahi habis betul aku cakap macam tu. Arab ni dia guna qad ataupun inna, sungguhlah tu benda tu. Kata dia sesungguhnya waqad ghafarallah, ghafara ni fi'il madi, telah mengampuni. Tengah menebuli nikmat Allah dah ampunkan dah. Special bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengampuni dosa engkau yang telah lepas dan yang terkemudian. Yang kemudian pun Allah dah ampunkan dah. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku seorang hamba yang sentiasa bersyukur? Atas dasar kehambaan, ketaatan, Rasulullah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sampai demikian rupa. Ini bagi seorang hamba yang dah dijanjikan dah syurga, dah memang diampunkan dosa. Kita tengok balik kita macam mana. Kita ni kena minta doa dan yakin, tapi jaminan tu tak ada. Tak tahu, tak ada siapa pun tahu kita ni akhir kita bagaimana, tak ada siapa pun tahu. Walaupun takdir dan qada dan qadar Allah tu dah tentu, tapi kita tak tahu hujung kita. Sebab tu Rasulullah ajarlah kepada kita ni bagi dapat semua yang kita dapat ni yang baik-baik belaka, yang elok-elok saja. Ajar kepada kita lagi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah hartaku, harta yang bagaimana, biarlah harta yang boleh bawa kita ni jadi orang yang abrar, bukan orang yang fujar. Kemudian bagilah banyak anak yang soleh. Kemudian barik li fi ma a'taitani, yang ni penting. Wa barik li fi ma a'taitani, berkatkanlah kepada aku ya Allah berkenaan dengan apa yang kau berikan kepada aku. Apa yang Allah beri kepada kita ni kalau tak berkat tak ada guna. Termasuk ilmu. Ilmu tak ada guna, maknanya tak memberi manfaat. Umur Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi umur ni kalau bukan jalan kebaikan, tak ada manfaat, tak ada guna juga. Umur panjang, tua tapi nyanyuk, tak elok tak? Nyanyuk ni satu benda yang diminta jauh. Satu benda daripada 7 perkara, jangan tunggu tibanya dia. Takut walaupun kita tak nak, tapi dia datang jumpa kita. Kita tak ada pilihan, no choice. Kalau Allah nak bagi nyanyuk lah, tapi kena minta, jangan nyanyuk. Mari masjid jalan kaki, balik bawa motor orang. Nyanyuk tu. Jauh lagi datang tak berselipar, balik dia bantai selipar orang. Ini awak punya katanya, nyanyuk. Nak balik ke rumah, lajak ke Tesco, nyanyuk juga tu. Minta jauh daripada umur yang begini. Ini jangan ditunggu. Wa atil hayati an ta'atika, ni anda disebut. Panjangkanlah umur. Semua orang nak umur panjang tuan-tuan, tapi dalam kita minta umur panjang, jangan minta panjang umur saja. Wa atil hayati ala ta'atika, panjang umur hidup dalam ketaatan. Yang ni cukup bagus. Sebab tu kita cukup seronok tuan-tuan. Saya kalau pergi kuliah, tengok orang 80 steady mari mengaji, Allahu Akbar. 80 bongkok. Dia nak naik tangga masjid tu bongkok macam nak ambil benda, tapi boleh mari mengaji, mari kuliah ke masjid berjamaah. Allahu Akbar. Kita tengok, ya Allah, umur beginilah semua orang tak, orang suka itu. Wa ahsin amali, perbaikanlah amalan aku. Amalan kita duk buat memang banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita sendiri pun rasa, ya Allah, aku hari ni banyak juga buat amalan. Pagi, petang, siang, malam kita buat amalan. Dengan zikir kita, solat kita, puasa kita, sedekah kita, baik kita dengan orang. Tapi kita tak tahu, takut celah-celah tu kita buat ni, kita sertakan dengan benda-benda yang merosakkan amalan kita. Riak sebagainya. Lepas tu kita minta, wa ahsin amali, perelokkanlah. Elok ni maknanya yang kita buat, kita dapat. Kita buat, dia jadi. Macam kita lah, kita kerja, gaji kita dapat full, seronok. Kalau kita kerja, gaji orang lain dapat, apa rasa? Kosong. Sama juga wa ahsin amali, kita buat elok-elok, kita dapat.
Itu seronok. Yang last sekali disuruh sebut waghfirli, yang ni jangan lupa. Ampunkanlah aku ya Allah, yang ni jangan dilupa. Ini. Dan hadis terusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah lagi, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan ni maknanya rutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam yang 10, malam yang ke-20 satu daripada bulan Ramadan. Kita pun duk tahu baca hadis ni selalu. Baginda membangunkan keluarganya serta bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah serta menjerut tali pinggangnya, yakni menjauhi para isteri. Bukan bangun ayah seorang-seorang je bangun pulun, mak bangun seorang-seorang pulun. Kalau ada ahli keluarga, bangunkan ahli keluarga tu ngajak sekali beribadah malam. Ni. Kalau ahli keluarga tu ramai, keluarga sampai 4 keluarga lah cikgu call bangun pagi gitu. Contoh macam Imam An-Nawawi, tuan-tuan. Imam An-Nawawi waktu dia umur lebih kurang 9 tahun, Allah bagi satu kelebihan kepada dia di bulan Ramadan ni, tanda-tanda Lailatul Qadar. Tapi Imam An-Nawawi ni kecil lagi. Ayah dia boleh detect, boleh tahu anak yang ni special sikit. Bila anak ni bangun beritahu malam ni bercahaya lain macam, maka orang lain tengok tak nampak, ayah dia tahu ini ada something special malam ni Lailatul Qadar barangkali. Maka ayah dia panggil semua yang lain bangun beribadah malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza walakin qul qaddarallahu ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Yang ini disebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ini kalam Rasulullah, tuan-tuan, dalam hadis sahih riwayat Muslim ni. Maknanya Allah pun suka orang yang kuat, yang sihat. Tadi kita tak boleh buat lemah lah, buat tak larat. Kena respect juga orang yang jaga kesihatan ni. Dia cari dia jogging ke, dia apa ke, dia jaga makan ke apa semua apa. Sebab dia nak jaga tubuh badan dia bagi sihat. Sebab dia tahu hadis ni, Allah Ta'ala suka orang mukmin yang kuat. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang para sahabat dulu kuat, tuan-tuan, dalam puasa, pergi perang tak ada masalah. Dan bila dikaji balik para sahabat besar ni, makan besar dia kadang-kadang 2-3 hari sekali. Kita sehari sekali tu okey lah, paling hebat lah. Tapi biasanya sehari 6 kali. Sahabat kadang-kadang 4-5 hari baru jumpa sekali. Abu Bakar berapa hari sekali, Umar berapa hari sekali. Macam tu orang buat kajian kan. Kita sehari 6 kali. 6 kali paling kurang. Malam kalau terjaga cari lagi, kok ada Maggi, kok ada. Itu kan lemah bila makan banyak, jadi tak larat. Ini masing-masing ada mempunyai kebaikan. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan sesuatu yang berguna di dunia dan di akhirat. Ihris ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh kalau buat satu, tibung lah kalau kita kata. Kalau kerja sambil lewat, kerja curi tulang. Sedangkan Islam suruh kerja sungguh-sungguh. Main sungguh-sungguh, makan sungguh-sungguh. Itu. Hendaklah selalu meminta pertolongan daripada Allah dan jangan berasa lemah. Minta selalu wasta'in billah, minta pertolongan daripada Allah. Yang ni ditekankan sangat bab pertolongan ni, isti'anah ni. Pertolongan hanya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita duk minta dengan manusia itu biasa aja.
hakikat yang sebenarnya Allah yang bagi juga. Jauh lebih teruk lagi pada masyarakat dulu, masyarakat jahiliah dulu, mereka ni tak mau minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka mengaku Allah itu Tuhan, bila datang benda lain minta juga dekat benda lain. Api, batu, kayu. Umat Nabi Isa pun sama, umat Nabi Musa pun sama. Elok-elok dah tu, mula-mula dah okey, bila lepas daripada laut seberang laut tu dah okey, Allah dah bantu, nampak depan mata kepala dah tu. Keluar daripada tu selamat, duduk tak lama dia sembah batu balik. Jadi tak mau kita ni macam ni. Akidah ni biarlah hidup sampai mati macam tu. Minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada batu, pada kayu, pada lautan, segala bagai itu semuanya tidak boleh, bahkan merosakkan iman. Wala ta'jaz, dan jangan berasa lemah, yakni putus harapan atau merasa hampa. Jangan wala ta'jaz, jangan lemah tak larat, putus sikit-sikit minta, Allah Ta'ala tak bagi lemas harap, lemah putus asa. Aku duk minta lama dah, duha tak pernah berhenti, tak kaya-kaya, doa pagi petang siang malam tak dapat lagi, dia putus asa. Dia ingat macam kita di dunia minta hari ni dapat. Ada benda kita minta tuan-tuan, hari ni dapat Allah bagi, ada minggu depan dapat, ada tahun-tahun depan baru dapat, ada dekat nak mati baru dapat, ada langsung pun tak dapat. Sebab Allah lebih tahu apa yang layak kamu dapat. Tapi minta tu pasti dapat. Dapat apa? Dapat pahala minta tu. Sebab minta tu satu ibadah, kan? Allah dah sebut fas'aluni, mintakan aku, wala wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Bila Allah suruh buat sesuatu, kita buat, dapatlah, dapat pahala. Benda yang kita minta tu belum tentu dapat. Kadang-kadang dapat sebab kita tak layak, kita minta, kita tak layak dapat. Ni menteri besar kosong ni pakai minta, kok dapat. Yang tu lain kan. Jika engkau ditimpa suatu, yang ni, kalau kita ditimpa sesuatu, fala takul, janganlah kita kata andainya aku berbuat demikian tentu aku jadi begini dan begitu. Dan jika akan tetapi katakanlah takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah berbuat sekehendaknya. Jangan dok kata kalau aku tak buat begini tentu tak jadi begitu. Jika sikit lagi kalau aku buat macam ni tentu jadi begitu. Kita betul-betul 100% kita duk rasa macam tu. Duk lau. Kalau Arab ni lau lah, kalau. Kita ni andainya jika, kita duk sebut macam tu. Sesungguhnya andai, perkataan andai, kalau itu hanya membuka jalan bagi syaitan untuk berbuat sesuatu. Pertama, melemahkan iman kita lah. Yang kedua, kita tak menyadarkan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Nak mari ke masjid, lalu lorong itu, tayar motor pancit. Kalau aku tak lalu situ tadi, tentu tak kena. Mana kamu tahu kamu lalu sana, kena di sana, benda nak kena. Kita kena anggap aku dah elak, aku dah usaha. Tapi tak boleh lah juga kalau tahu situ banyak paku, aku nak lalu ni, kalau kena, tak kena. Tawakal tinggi, tak boleh juga. Dah tahu kena elak, dah elak kena juga, memang nak kena. Tak boleh kalau lah. Jangan. Sebab tu syaitan dia mudah tucuk hati kita ni bagi jadi was-was. Bila kerap sangat dia jadi macam iman orang tu tipis. Itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Anhu radhiyallahu anhu, maknanya daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Rasulullah, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Yang ni dengar betul-betul daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu didindingi dengan perkara-perkara keinginan hawa nafsu, dihiasi dengan hawa nafsu neraka. Dan syurga itu didindingi, dilingkungi dengan perkara-perkara tidak diingini oleh hawa nafsu. Ini lumrah nafsu. Syurga tuan-tuan benda seronok. Kita tengok benda-benda apa yang orang duk buat maksiat tu, kalau dikaji-kaji benda tu nafsu suka. Minum arak, berjudi,
zina, berpoya-poya, apa saja benda tu nafsu cukup suka. Orang beriman pun tuan-tuan diuji dengan benda ni, kadang-kadang dia kalah. Ini fitrah manusia, semua orang tak macam tu. Sebab tu dia kena ada ilmu untuk nak benteng benda ni. Benda seronok kan. Nafsu memang inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni banyak suruh buat benda-benda yang tak elok. Teringin, percayalah. Tapi kenapa orang beriman ni dia tak buat? Sebab dia tahu benda tu salah, benda tu dosa, benda tu fujar, akan dihukum di neraka. Sebab tu je dia tak buat. Kalau ikut keinginan, teringin. Sebab tu kita tengok berita-berita berapa ramai daripada kisah lama dulu lagi dah. Orang-orang soleh berzina, orang soleh minum arak. Sebab apa? Nafsu nak, tapi bila tergelincir habis semua. Kerana tu disuruh kita menjauhi daripada awal lagi akan maksiat ini. Contoh macam zina kan. Zina. Sedangkan manusia ni, hubungan suami isteri ni, semua orang suka. Tipu kalau tak suka. Tapi nak menghala dia tu dengan nikah. Bila berlaku tanpa nikah, yang ni orang panggil zina. Nafsu suka tak? Nafsu suka. Cuma yang beza, yang ni halal, yang tu haram itu. Bila nafsu suka, nak bagi halalkan yang nafsu suka tu dengan cara syariat yang halal lah. Sebab tu wanita ni, contohnya bab zina, kalau kita tengok kisah dulu-dulu pun, Pak Syekh besar-besar pun berzina. Kisah cerita dulu-dulu, yang mana nak tinggalkan anak perempuan ni, nak tinggalkan, kalau dua orang ni nak pergi perang ni lama 2-3 bulan. Anak ada seorang adik perempuan ni nak tinggal kat siapa? Tinggal kat tukang kebun, tak boleh harap. Nak tinggal dekat siapa lagi? Nelayan, puak tu lagi ganah. Nak tinggal dekat apa tukang kayu, jangan. Kita cari Pak Syekh lah, kita cari orang rumah ibadah, sentiasa ibadah. Orang ni warak, tinggal situ. Dia pun mula-mula okey lah, lama-lama macam kucing tengok ikan. Lebuh tuan-tuan. Kita pun jangan sembang, kita belum diuji. Teruji tengok Cikgu Zul, Imam Zul letak sebelah awet tu, suruh bawa pergi ke KL tu. Awet tu pula duduk tak diam pula, cakar sana sini. Sampai mana hanya boleh selamat? Gopeh je go. Contoh ini cerita betul. Maka sebab tu dalam bab syariat, dia Allah Ta'ala tak sebut jangan kamu berzina, tapi wala taqrabu zina. Hampir pun jangan, dekat pun jangan. Maknanya wasilah, benda-benda yang boleh bawa kepada situ, daripada awal lagi tutup lubang-lubang tu, jalan tu ditutupkan. Zina pun tak bagi, jalan yang nak sampai kepada dia pun tak bagi. Tutup daripada awal. Sebab tahu dah manusia ni dia memang macam tu. Ya lah kali lebuh. Itu. Dalam bab tu konteks dia lain sikit. Memang nafsu suka. Orang berjudi, tiba-tiba dapat duit banyak, ratus-ratus ribu, nafsu suka. Inilah yang dihiasi neraka ni. Hujibatu bisyahwat, syahwat suka sangat. Sebaliknya syurga pula dilindungi oleh perkara-perkara yang tidak diingini oleh nafsu. Ini syurga. Nak mari masjid subuh ni ingat senang nak bangkit hari ni. Nak bangun malam, nak berqiyamul lail, nak bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita asyik kata esok berapa kali esok tak jadi juga. Nak puasa sunat tuan-tuan ingat senang lah. Ni menggamit no mailah teh tarik kopi tarik. Apa lagi nak dibuat? Lagilah kalau nak pergi perang zaman dulu. Nak pergi perang, maknanya nafsu ni saja sebut, bagilah mereka pergi dulu, hampir last sekali, esok lepas ni duk ada perang lagi, ni anak bini ni siapa nak jaga, macam-macam dia mari. Ini surga nak dapat dia macam tu. Dia benda yang tak boleh, yang nafsu suka tak boleh nak buat. Masuk nak jangan dibuat. Memang lumrah manusia yang tak diberi buat tu yang nak buat sangatnya. Maka syurga begitu dihiasi dengan benda-benda, dilindungi, dikelilingi dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Kadang-kadang kita suka tak suka pun mau nak kena paksa diri juga. Biarlah paksa, tak apa. Kalau semayang nak tunggu khusyuk pun nak semayang, sampai kesudah tak semayang. Masa bila kita semayang khusyuknya? Hari ni khusyuk, esok tak. Khusyuk pun syuk sendiri kita lah. Tapi nak kena semayang tak? Wajib nak kena semayang juga. Macam itulah, apa benda sekalipun nafsu tak mau pun pulun buat juga. InsyaAllah nanti okey lah.
An Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari Al-Ma'rufi sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni daripada Huzaifah ibnu Yaman. Tuan-tuan, sebelum sebut baca hadis ni, bagi tahu sikit Huzaifah ibnu Yaman ni siapa. Dia setiap para sahabat ni dia memang ada kelebihan sendiri yang diceritakan. Huzaifah ibnu Yaman ni bapa dia nama Al-Yaman, orangnya orang Mekah. Tapi Huzaifah ni duduk di Madinah sebab Al-Yaman ni dia ada krisis di Mekah, diusir pergi ke Madinah, lalu Huzaifah ni membesar di Madinah. Jadi bapa dia bila settle krisis di Mekah balik dapat visa balik, kita kata Huzaifah ni dia bebas antara Mekah dan Madinah. Tapi dia lebih memilih untuk jadi orang Madinah. Dia tak disebut dia nak dipanggil Al-Ansar, bukan Muhajirin. Jadi dia ni kalau kita baca hadis sebut Huzaifah bin Yaman akan disebut di ujung itu sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahsia Nabi. Satu julukan yang paling besar, luar biasa. Pemegang rahsia ni bukan rahsia menteri, bukan rahsia raja, rahsia Rasulullah. Itu, dan dia genggam kemas rahsia ni, dia tak bocor satu orang pun. Rahsia apa? Rahsia berkenaan dengan list senarai nama orang-orang munafik ini. Rasulullah kata, wahai Huzaifah, ini nama-nama orang munafik Madinah ni, kamu pegang, kamu jaga, pantau dari mana. Siapa pun tak tahu siapa munafik kecuali dia, tuan-tuan. Special. Dia orang muda. Sampai satu tahap di Madinah tu nak jadi perang. Dia Rasulullah ni, tuan-tuan, kalau perang Rasulullah biasa akan hantar satu spy pergi tengok di kubu musuh tu berapa kekuatan kapasiti tentera dengan senjata bagaimana. Rasulullah akan hantar pergi. Malam ni satu peperangan nak perang dengan puak musuh yang ramai di seberang sana ni, Rasulullah tercari-cari siapa yang nak pergi hantar jadi spy ni. Bukan hantar 2-3 orang, seorang je. Maka Rasulullah round malam tu, round, maka kaki terkena. Huzaifah kata, aku tak lena malam tu, aku tak boleh tidur. Sebab waktu tu dia musim sejuk sangat. Tanya cikgu Ustaz Zul tahulah, kalau sejuk sungguh sangat di Madinah ni. Sejuk sangat dan cuaca memang gelap sangat, dia kata. Sampai kalau malam-malam lain tu, kalau gelap pun boleh nampak tangan lagi. Nah, tangan ni malam tu jari-jari tangan pun tak boleh tengok. Sejuk jangan cakap lah. Dan dia kata, aku pula tak lena tidur. Pasal? Kerana selimut dia tu pendek. Tarik atas sejuk lutut, tarik lutut sejuk kepala. Kebetulan Rasulullah tengok kawan ni tak tidur lagi, tertanya, siapa tu? Ana Huzaifah, dia kata, aku Huzaifah ya Rasulullah. Elok kata. Huzaifah mai sini, pergi sana, pergi tilik musuh, tengok sana-sana. Usah dia kata apa tau, dia rasa ketak semacam, gemuruh semacam. Sebab takut dengan angin ribut pasirnya, dengan musuh yang ramainya, dengan malam yang gelapnya, takut dia amat sangat, dia kata malam hari itu. Tapi Rasulullah, bila Rasulullah sebut satu doa, ya Allah, lindungilah Huzaifah ini daripada belakang, depan, atas dan bawah, hilang terus takut, dia kata. Yang ada cuma berani ya. Dia pun pergi Rasulullah kata, nanti dulu wahai Huzaifah, kamu pergi intip saja, jangan buat apa-apa. Dia pun pergi seorang diri, tuan-tuan, masuk kubu musuh. Duduk, kebetulan memang musuh tengah meeting malam tu, mesyuarat untuk nak perang esok ni. Meeting semua dah ada dah. Pembesar semua dah ada, cuma general yang paling besar sekali tak ada waktu tu. Siapa dia? Abu Sufyan. Pakat duk tunggu Abu Sufyan. Last kali Abu Sufyan main. Abu Sufyan bukan Sufyan. Jangan. Abu Sufyan tsunami lah, telur dapur. So, jadi bila Abu Sufyan sampai, semua bangun bagi hormat. Abu Sufyan pun turun, mula mesyuarat. Sebelum mula mesyuarat ni, kita nak bincang benda yang besar. Abu Sufyan kata, pastikan kita esok menang, dan pastikan malam ni jangan seorang pun ada musuh yang menyelinap masuk tempat kita ni. Dia hati ni, dia ni tahu aku mari, dia kata. Gelap, duduk keliling. Pastikan orang sebelah tu siapa, kata Abu Sufyan. Pastikan dia orang kita. Tapi bijaknya Huzaifah ni, bila Abu Sufyan habis cakap macam tu, dia terus pegang tangan orang sebelah, tanya, hang siapa? Korang ni pun katalah, aku sekian-sekian. Dia pegang hak belah kiri pula, siapa? Hang siapa? Aku sekian-sekian. Dia orang tak tanya.
Selamat, bijak. Kan? Habis semua clear, okey, tak ada masalah. Okey, ceritalah pompam esok kita strategi gitu gini. Dan Abu Sufyan paling kuat musuh masa tu, dia belum Islam lagi. Bila Abu Sufyan bangkit nak naik kuda tu, dia kata aku dah nak tarik dah anak panah tu. Dekat bukan senang nak bunuh orang ni. Tapi dah dekat dah nak bunuh tu. Teringat balik Nabi kata hampir tengok saja, jangan duk buat apa. Lepas balik tak jadi. Dia balik tu dia cerita dekat Nabi, segala maklumat dapat malam tu. Esok perang menang. Memang Allah nak bagi menang. Tapi hikmahnya last Abu Sufyan masuk Islam juga. Jadi orang yang hebat. Tahun ke-8 Hijrah waktu ni dah jadi hebat itu. Itu Huzaifah bin Yaman. Kata Huzaifah apa dia? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftatahal Baqarah. Satu hari aku semayang ikut belakang Nabi. Ikut Nabi semayang, dia pergi ikut. Biasanya kalau yang sebut begini, cerita-cerita begini, semayang sunat lah. Kalau semayang fardu ni, semua orang pun ikut. Yang ni Nabi duduk semayang, dia pergi ikut. Faftatahal Baqarah. Maka Nabi baca suratul Baqarah. Panjang tak Imam Zul? Panjang tak? Bukan 10 ayat. Dia kata apa? Fakultu yarka'u inda mi'ata. Aku duk ingat nak sujud sampai nak rukuk sampai ayat ke-100. Ayat ke-100. Summa madha, kemudian berlalu sampai 100 pun tak rukuk-rukuk lagi. Itu. Fakultu yusalla biha fi raka'atin famadha. Kata pakai duk ingat lagi nak rukuk lagi, tetapi meneruskan bacaannya. Aku sangka lagi baginda hanya akan membaca satu surah itu dalam satu ayat. Barangkali habis Al-Baqarah je kot, sampai 100 pun tak habis lagi, 100 ayat Baqarah tak habis lagi. Barangkali habis Al-Baqarah nanti Rasulullah rukuk lah kot kan. Tetapi summa ftatahan nisaa, baca suratul nisa pula, sambung suratul nisa pula. Faqara'aha yaqra'u mutarassala, baca dengan tartil, baca dengan baik, bukan laju berterabur. Iza marra bi ayati fiha tasbih, bila sampai ayat tasbih Nabi bertasbih. Apabila sampai ayat baginda akan terus rukuk, tetapi baginda meneruskan dengan membaca suratul Nisa sehingga tamat. Kemudian baginda memulakan suratul Ali Imran sehingga sampai akhir. Sampai tu sambung Ali Imran pula, ada berapa ratus ayat dah sampai kepada akhir. Baginda meneruskan bacaan dengan tertil sebutannya. Apabila sampai kepada ayat tasbih, baginda bertasbih. Sampai ayat doa, maka baginda terus berdoa. Dan apabila sampai kepada ayat berlindung, maka baginda minta berlindung kepada Allah. Kemudian baginda kemudian summa fakana yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Rukuk tu macam mana panjang lamanya qiyam tadi 3 surah tu, macam itulah lama. Padahal qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa akhara, dah diampunkan dosa-dosa yang dulu dan akan datang tu. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la, sampai sujud baca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyami, sujud tu hampir-hampir lama dengan qiyam tadi tu. Sampai kian lama tadi tu. Jadi itulah tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Kata Huzaifah bin Yaman ni lama. Ada sahabat kata, ada satu sahabat lagi, dia kata dia pun ikut belakang Nabi juga. Sampai dia kata, aku rasa nak buat benda tak elok dah. Benda tak elok apa? Aku rasa nak mufarakah, nak berhenti. Dia kata, Rasulullah, dia pergi ikut. Rasulullah sembahyang sunat, dia pergi ikut. Panjang macam tu sampai aku nak buat benda tak baik ni. Kita ingat benda tak baik apa? Sahabat tanya, aku nak mufarakah, nak berhenti je. Kita kalau tu imam baca panjang lagu tu, jawabnya Imam Zul seorang je lah. Yang lain tengok celik-celik tak ada, dah terang habis semua dah. Tapi kita disuruh imam ni, kalau dia sembahyang fardu, orang lain yang ada di belakang janganlah lama sangat. Sampai satu Al-Baqarah habis, Al-Baqarah jawabnya hang seorang, yang lain mufarakah lah. Sikitlah, janganlah pendek sangat, asyik kuliah qul huwallah je. Tempat kita tak ada kan, tempat kita tak ada imam mentak-mentak hebat-hebat belaka.
Kadang-kadang ada tempat juga dia kuliah qul Allah dah lah, kuliah qul Allah tak apa, tak ada masalah, laju lah tu, senapah kuliah qul Allah senapah, kita ni nak ikut betul-betul demi wuduk lain. Jadi agak-agak kalau imam fardu jangan lama sangat dan jangan cepat sangat. Lama ni macam-macam, yang duduk kat belakang ni yang baru menikah ada, yang baru menikah lagi pun ada, yang perut lapar ada, yang nak pergi kerja pun ada, yang macam-macam lah, nak jogging orang rumah tunggu nak kayuh basikal pun ada, macam-macam lah. Macam-macam. Agak-agak sedang lah. Tapi kalau sembahyang sunat, puluh lah seorang-seorang diri nak baca 4 surah pun. Kita pun selalu baca 3-4 surah juga kalau yang sunat ni. 3 kul. Okey ya. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita sembahyang sunat, orang lain belakang datang ikut, nasib kamu, aku nak baca panjang, kenapa aku mari ke belakang, aku nak kena pendek pula. Kau tak mau ikut sembahyang lain, sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat kan. Ni kita duk sembahyang sunat, contohnya nak lama sikit lah. Contoh Imam Zul, dia sembahyang lama, 3 surah dia baca panjang-panjang, saya pergi ikut, lepas tu duk munguk lama Imam Zul ni, apa jenis imam lagu ni, hang pergi ikut apa? Sembahyang lah asing. Macam tu, sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, macam tadi itulah ceritanya. Jadi itulah kisahnya pagi ini, cukuplah tu. Sekian untuk ini dulu, insya-Allah kita akan sambung kepada hadis yang seterusnya nanti ini, hadis yang ke-105. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikatul muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.